Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita tengah hari mengenai seramai 16 orang telah mengangkat sumpah bagi jawatan setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sarawak pada Jumaat. Mereka yang dilantik terdiri daripada 9 ahli Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, 3 dari Parti Rakyat Sarawak PRS dan Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP dan seorang dari Parti Demokratik Progresif Sarawak PDP. Timbalan Ketua Pergerakan Pemuda PBB yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sarawak bagi menggantikan Dato' Abdullah Saidul yang kini menjawat Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS. Mereka yang lain adalah Kenil Jarai, Victor Temegong Agang, Romeo Christopher Tegong, Abdul Samad Ghani, Jenny Bangga, Fridah Osman, Dr. Dayang Nurfizawati Abang Abdul Karim, Daman Rajek, Datuk Seri Doris Sofia Brody, Charles Chad Nisom, Susan Clement Ingun, Tan Kai Teng Ung Wo, Niponi Undek dan Datuk Balang Ringning. Majlis Angkat Sumpah dan Penyampaian Watikah Pelantikan telah berlangsung di hadapan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg di Bilik Mesyuarat Utama Wisma Bapa Malaysia. Pelantikan tersebut bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa 15 Februari 2022 sehingga 15 Februari 2024. Turut hadir menyaksikan majlis tersebut ialah Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugambas dan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien, Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak Datuk Amar Muhammad Asfia Wang Nasar, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samion serta Menteri-Menteri Kabinet Sarawak yang lain. Laporan seterusnya, pelbagai usaha dan inisiatif telah dilakukan Kerajaan Sarawak bagi mendukung dan membantu pembangunan belia di negeri ini, termasuklah bidang sukan dan bola sepak. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, fokus utama Kerajaan Sarawak pada masa ini ialah membangunkan belia dengan membina lebih banyak kompleks mini sukan di setiap daerah di Sarawak. Pada masa ini saya tahu memang kerajaan negeri memberi penekanan yang amat mendalam terhadap pembangunan belia, terhadap pembangunan sukan, dan pada masa ini dalam perjalanan yang amat berhormat Ketua Menteri dalam jangka masa 2-3 tahun ini, beliau telah meluluskan banyak sekali kompleks-kompleks sukan ataupun mini sports kompleks di daerah-daerah seluruh negeri Sarawak. Ada tempat beriadah, ada tempat untuk bersukan, dan daripada tempat-tempat tersebutlah akan timbul bakat-bakat baru yang boleh kita congkil sama ada dalam arena sukan bola sepak ataupun sukan-sukan yang lain. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis menandatangani memorandum perjanjian MOA di antara Perbadanan Sukan Sarawak, Sarawak United Football Club SUFC dan Kuching City Football Club KCFC serta sambutan Tahun Baru Cina 2022 di Kuching pada Jumaat. Tambahnya lagi, dengan adanya perkampungan kompleks sukan ini, ianya akan bantu menempatkan pemain ataupun atlet yang mahir bagi membantu memperkasa serta meningkatkan kemahiran dan keyakinan mereka dalam bidang sukan, terutamanya yang mewakili Sarawak sama ada di peringkat sukma atau peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, beliau sempat mengucapkan tahniah kepada pasukan bola sepak SUFC dan KCFC atas inisiatif mereka bagi membangunkan sukan bola sepak di negeri ini. Jadi, tahniah dan syabas kepada semua, dan harapan saya kepada kedua-dua tim bola sepak kita ini, iaitu Sarawak United dan juga Kuching FC, dalam pertandingan mereka sama ada di peringkat atas dalam Liga Super ataupun dalam Liga Premier, mereka akan mencapai kejayaan. Dan selain daripada itu, dalam pembangunan mereka, dalam proses pembangunan mereka akan dapat melatih lebih ramai lagi belia-belia pemain-pemain bola sepak yang dapat insya-Allah satu hari nanti diserapkan ke dalam pasukan negeri, sama ada mewakili pasukan negeri Sarawak ataupun
dalam dalam mewakili pasukan-pasukan lain. Selanjutnya, inisiatif pengusaha bot ekspres dengan mengubah suai bot ekspres kepada kapal persiaran untuk digunakan bersia-sia di sepanjang Sungai Rajang mampu menjadi tarikan baru pelancongan di Sibu. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, pengusaha kapal persiaran itu boleh bekerjasama dengan syarikat ejen pelancongan tempatan untuk membawa kumpulan pelancong menyaksikan keindahan panorama di sekitar sungai terpanjang di Malaysia itu. Katanya, pengusaha kapal persiaran itu sedang mengubah sebuah lagi bot ekspres selepas perkhidmatan itu mendapat sambutan menggalakkan dari orang ramai. Krus ini memanglah adalah satu usaha baru dan ini boleh dijadikan satu juga tarikan dari segi pelancongan. Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada pengusaha Express Boat. Mereka juga ikut pembangunan sekarang kerana ada kurangnya Boat Express. Mereka telah sekarang ubah perniagaan mereka ke cruise ini, iaitu menyertai industri pelancongan. Ini sangat digalakkan dan saya berharaplah ini akan juga jadi satu perkhidmatan dan tarikan kepada para pelancong ke Sibu. Mereka boleh mengikuti cruise ini. Bercakap kepada media semasa melawat kapal persiaran itu pada Jumaat, Datuk Seri Lee juga mahu pengusaha menitik beratkan aspek keselamatan para penumpang yang menaiki kapal tersebut. Saya telah minta lembaga sungai-sungai, pegawai-pegawai di sini untuk juga melihat dari segi keselamatan untuk para penumpang bot ini, iaitu keselamatan penumpang harus diutamakan. Dan hari ini juga saya serahkan permit untuk cruise ini, untuk kapal cruise ini kepada pengusaha ini pagi. Dan memang menjadi satu syarat yang wajib semua pengguna, semua penumpang mesti pakai life jacket, termasuk anak-anak. Ini adalah satu syarat. Dan tadi saya sudah bincang dengan pengusaha bot ini untuk mengikut prosedur. Terdahulu, Datuk Seri Lee yang juga Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri bersama rombongannya melawat sekitar Hospital Medan Sibu dan Field Hybrid Intensive Care Unit ICU Sibu yang digunakan untuk menempatkan pesakit COVID-19. Lawatan itu bertujuan melihat struktur dan keadaan di dalam ruang Hospital Medan tersebut untuk dijadikan contoh jika Hospital Medan dibina di Hospital Miri. Sebelum ini terdapat cadangan untuk membina Hospital Medan di Miri dan Kuching sebagai tempat rawatan pesakit COVID-19. Selain itu, struktur di dalam Hospital Medan juga dicadangkan diubah semula dan ditambah baik supaya perjalanan dan operasinya berjalan lebih lancar dan teratur apabila beroperasi kelak. Laporan diteruskan mengenai tinjauan Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim ke tapak cadangan pembinaan parit di Kampung Tanjung Engkabang dan Rumah David Tanjung Bijad pada Jumaat. Menurut Datuk Seri Rohani, tinjauan ke tapak projek program transformasi luar bandar RTP tersebut bertujuan membuat penilaian teknikal agar dapat dilaksanakan mengikut keperluan komuniti kampung. Sehubungan itu, jelasnya perjumpaan bersama ketua-ketua masyarakat di kampung itu amat diperlukan. Dalam masa sama, beliau turut menerima beberapa permohonan baru dari pemimpin kampung untuk projek medan letak kereta dan baik pulih sistem peparitan. Turut mengiringi beliau, Pegawai Daerah Seri Aman Muhammad Ashriwi dan pihak Jabatan Pengairan dan Saliran DID bahagian Seri Aman. Seterusnya, satu majlis penyerahan watikah lantikan penghulu dan ketua kaum bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai telah diadakan di Pejabat Daerah Kuching pada Jumaat. Menteri Muda, Utiliti dan Telekomunikasi merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi hadir bagi menyempurnakan penyerahan tersebut. Beliau dalam pada itu mengucapkan tahniah kepada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK yang telah dilantik dan berharap mereka dapat menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan dengan sebaik mungkin.
Beralih ke perkembangan COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya pada Jumaat memaklumkan terdapat 390 kes positif baru telah dilaporkan di 22 daerah di Sarawak. Ini menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini sebanyak 255,692 kes. Daripada jumlah itu, sebanyak 385 kes dikesan dalam kategori klinikal 1 dan 2 iaitu tiada gejala maupun gejala ringan, manakala 5 kategori klinikal 3, 4 dan 5 melibatkan jangkitan paru-paru. Daerah-daerah yang dikesan adalah seperti tertera. Dalam pada itu, turut dimaklumkan terdapat satu kes kematian baru dilaporkan di Sibu dengan latar belakang penyakit obesiti. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.